Didik TV KPM. Yang ini apa pula yang kita akan belajar ni cikgu? Okey, hari ini kita akan belajar pula ketepatan objek bagi objek yang tidak sekata. Objek yang tidak sekata ni objek macam mana? Macam batu? Boleh. Kenapa Akmal kata batu tidak sekata? Sebab kita tahu bentuk batu ni berbagai-bagai. Dan kalau kita nak ukur dia pun, kita takkan dapat ukuran yang sama seperti macam kita ukur tanah liat tadi, polistirenam juga. Betul. So saya rasa batu. Pilihan saya A, cikgu. Okey, A, batu. Ya. Okey, seterusnya betul Akmal. Jadi kita lihat ketumpatan objek tidak sekata juga boleh ditentukan. Alright, menggunakan kaedah sesaran air. Kaedah sesaran air. Kita sesarkan air itu. Jadi ingat bagi objek yang tidak sekata. Maksud objek yang tidak sekata ini kita tidak boleh menentukan isi padunya menggunakan pembaris. Tak faham lah, kita cikgu. tak boleh nak ukur. Jadi kalau tak faham, jom kita lihat. Inilah kaedah sesaran air. Betul Akmal. Tadi Akmal teka batu kan? Okey, batu kan objek dia tidak sekata. Okey. Apabila objek tidak sekata, macam mana kita nak ukur isi padu, betul? Betul. Jadi bila susah nak ukur isi padu, kita boleh menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah sesaran air. Kita ambil air, kita masukkan di dalam silinder penyukat. Seterusnya kita ikat batu tadi ataupun objek yang tidak sekata menggunakan benang. Kemudian kita celup ataupun tenggelamkan batu tersebut di dalam air. Dan kena ingat ada satu formula penting bagi eksperimen ini di mana 1 mililiter bersamaan dengan 1 sentimeter padu. Okey. Jadi sekiranya air ini adalah 50 mililiter, maka bersamaan dengan berapa sentimeter padu? 50 jugalah, cikgu. Betul. Jadi untuk kita nak uji kaedah sesaran air, Akmal lagi sekali kena buat. Akmal yang mana satu, cikgu? Ada banyak Akmal. Akmal itulah. Akmal itulah yang paling segak di situ. Alhamdulillah, cikgu. Okey, jadi kita dah ada batu ni, cikgu. Betul. Tapi saya nak tahu dia punya GSIM-nya berapa, cikgu? Betul. Sebab kita berbalik kepada rumus ketumpatan iaitu GSIM bahagi isi padu. Disebabkan itulah Akmal kena ukur dahulu GSIM bagi GSIM bagi batu tersebut. Akmal timbang. Okey, saya akan timbang batu ni. Saya rasa mungkin ada dalam 8 gram lah, cikgu. 8, cikgu. 8 gram. Betul? Betul ke? Saya akan tunjukkan kepada anda semua. Nampak tak? Saya tak boleh angkat. Nanti dia lain. Tak boleh angkat, saya dilarikan. Tak apa, aku tulis. GSIM batu berapa? 8 gram, cikgu. Bukan goyang. Hati-hati, jatuh belakang. Okey, 8 gram, cikgu. Seterusnya, kita lihat dahulu bacaan awal isi padu. Jadi, untuk menentukan bacaan awal isi padu, cikgu perlukan bantuan Akmal untuk masukkan air di dalam bikar. Okey. Akmal masukkan ke dalam silinder penyukat sebanyak 50 cm padu. Cikgu, bila saya buat eksperimen ini, tiba-tiba saya teringat, cikgu. Dulu, cikgu saya, dia beritahu, Akmal nak masukkan air dalam silinder bikar ni. Silinder penyukat. Silinder penyukat, cikgu. Silinder bikar. Silinder penyukat ni, mata tak boleh ke atas. Betul. Nanti dia akan apa, cikgu, katanya? Menyebabkan parallax. Jadi kita kena turunkan badan sikit, cikgu. Ya, betul. Macam ni. Dan kita akan masukkan berapa banyak, cikgu? 50 ml. 50 ml. Okey, jadi saya akan tuang. Okey. Tu dia. 49, cikgu. Lagi sikit. Hati-hati. Okey. Pastikan kita kena tengok betul-betul. Satu tangan Akmal pegang silinder penyukat tu. Supaya lebih stabil. Cantik, cikgu. Cantik, Cun. Pekat likat. 50. Cun Datuk Ngam Okey, seterusnya Akmal bolehlah isi. Bacaan awal isi padu adalah sebanyak 50 cm padu. Okey, 50. Alright. Dah, cikgu. Okey, seterusnya untuk mendapatkan bacaan akhir isi padu, kita kena ikat dahulu batu kita. Ikat dahulu dengan benang. Okey.
Kerana kaedah sesaran air adalah kita hendak tenggelamkan batu tersebut ke dalam measuring cylinder tu. Okey, jadi saya ikat cikgu Betul, ikat. Sambil-sambil saya ikat ni lah kan cikgu kan. Saya nak tanya jugalah kepada cikgu. Selain daripada batu, contohnya kalau macam kereta mainan yang kecil-kecil tu kan cikgu, bolehkah kita pakai kaedah yang sama cikgu? Boleh. Boleh sangat. Kenapa? Sebabnya kereta mainan kecil itu kita susah menentukan isi padunya, betul? Betul, kita cikgu. susah nak guna pembaris nak ukur. Dia ada bonet dia lah, dia ada tingkap dia lah kan, dia ada Betul. bumbung atas lah. Jadi bentuknya tidak sekata. Apabila bentuk tidak sekata, maka kita boleh menggunakan kaedah yang sama, Akmal, iaitu kaedah boleh sesaran juga. air. Betul, Maksudnya boleh. dekat sini cikgu, apa yang saya faham sekarang, apa-apa sahaja objek yang tidak sekata, kita boleh pakai kaedah ni ya cikgu kan? Betul, boleh. Okey, baik. Saya pun dah ikat. Dah ikat. Okey, dan saya akan guntingkan. Betul. Alright. Okey, akan tenggelamkan batu tersebut ke dalam silinder penyukat yang berisi air itu. Okey, saya letak sekarang cikgu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cikgu. Ya. Ui, tenggelam sungguh. Tenggelam sungguh. Bacaan dia pun lain lah cikgu. Berapa bacaan dia? Bacaan dia Jadi? berapa ni cikgu? 52 cikgu ni. 52. 52. Betul. Betul? Betul ke? Akmal tengok betul-betul. Ya cikgu, saya akan tengok lagi sekali. Okey, kita tengok sama-sama kawan-kawan semua. Okey, yang ini saya tak perlu nak tarik kan? Tak boleh, kena biar je. Biar saja. 52 cikgu. Akmal pusing silinder penyukat tu ke arah Akmal. Okey. Tengok bacaan betul-betul. 53. 53. Okey, seterusnya Akmal bolehlah tulis isi padu akhir. Bacaan akhir isi padu adalah 53. 3. Okey. Okey, baik. Seterusnya boleh tak Akmal menentukan menentukan isi padu batu? Bacaan akhir isi padu, kita tolak dengan bacaan awal isi padu, cikgu. Betul. Jadi 53 tolak 50. Dapat? 3. 3. Yeah. Wah, speaking ya. Sometimes. Sometimes, Okey, 3 cikgu. 3. Okey, jadi seterusnya kita nak mengukur ketumpatan, mengira ketumpatan. Okey. Berbalik kepada rumus ketumpatan apa, Akmal? Jisim bahagi isi padu. Betul? Jisim bahagi isi padu. Maka di sini berapakah jisim batu? Saya tulis dulu cikgu. Tulis terus. Okey. Ini jisim. Saya tulis jisim saja ke atau nak tulis ni cikgu? Tulis angka sahajalah. Angka lah. Tulis angka terus. Ketumpatan sama dengan jisim. Ketumpatan sama dengan. Sama dengan. Buat sama dengan cikgu. Sama dengan. Okey. Okey, berapa jisim dia? 8. Betul, 8. Okey, jadi kita letak 8. Bahagi. 8 gram ke atau 8 saja cikgu? 8 gram. 8 gram. Bahagi. Dengan isi padu padunya. batu. 3. 3, betul. Okey. 3 sentimeter padu. Okey, Akmal. Ya. Akmal telah melakukan satu kesalahan di situ. Oh no! Telah melakukan satu kesalahan, iaitu di mana apabila kita letakkan isi padu di bawah rumus, tidak perlu lagi negatif 3. Okey. Dia hanya sentimeter padu. Baik. Apabila kita selesaikan masalah itu, baru dia akan jadi sentimeter negatif 3. Cikgu, saya rasa ini merupakan tips yang cukup berguna untuk murid kat luar sana. Sebab saya tahu ini kalau dalam peperiksaan pun boleh hilang markah. Ya, betul. Ingat Unit tu. salah, maka salahlah jawapan. Jadi yang ni saya potong je cikgu ya. Ya, potong. Okey, pastikan ini salah Ya. Okey. Sentimeter padu. Apabila selesai masalah, baru kita naikkan sentimeter padu itu ke atas dan dia menjadi sentimeter negatif 3. Okey. Sekarang baik. berapa kemar ketumpatan kita? Saya kira dapat 2.6666667. Okey. Kalau macam tu, 667, kita ambil 2 titik perpuluhan yang terhampir. Iaitu Jadi, 2.66. Okey. Betul. Yeah. 2.67. 67. Okey. 2 perpuluhan cikgu ya. 2.67. Okey. Kenapa? Sebab bundakan. Nanti kita masuk kelas matematik ya. Nanti baru kita gunakan. Okey, jadi boleh tak akan beritahu cikgu?
Ketumpatan objek ini lebih daripada 1 atau kurang daripada 1. Lebih lah cikgu. Kalau lebih, apa yang akan berlaku? Timbul atau tenggelam murid-murid? Dan Semestinya adalah tenggelam batu Jadi ini. terbuktilah ya. Terbukti bahawa ketumpatan merupakan jisim bahagi isi padu. Ya, cikgu, sebelum kita mengakhiri kita punya eksperimen kan, mungkin cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid kat luar sana kan, sekiranya sewaktu mereka melakukan eksperimen ini, apa antara kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid cikgu? Kesalahan yang sering dilakukan adalah tadi. Bacaan mata kita tu. Mata kita mesti berada di tempat yang betul untuk mengelakkan kesilapan parallax lah. Kerana kesilapan parallax ini dia boleh mengganggu bacaan kita. Dia boleh jadi terlebih ataupun terkurang. Walaupun 0.1 pun kan? Betul. Walaupun 0.1, maka ketumpatan kita akan jadi berbeza. Ya, boleh. Okey, cikgu. Alang-alang saya dah betul dah kan cikgu kan? Betul lah. Cikgu terlupa nak bagi bintang kan. Okey, cikgu bagi dekat Akmal. 1 cukuplah cikgu. 1 ke? Sebab saya humble. Humble. Okey, tak apa cikgu bagi lebih lah disebabkan humble tu. 1 sebab boleh buat. 1 sebab humble. 1 sebab bijak. Alhamdulillah. Jadi boleh ambil 3 Akmal. Wah, jadi saya dah lengkapkan kesemuanya cikgu. Ya, betul. Lengkapkan kesemuanya. Didik TV KPM